Sejarah tulisan Jawi, kedatangan Islam ke tanah Melayu secara khas dan Nusantara secara amnya telah mengubah dan mewarnai kebudayaan Melayu dengan nilai-nilai Islam. Unsur-unsur ajaran dan pengalaman budaya Hindu-Buddha mula terhakis sedikit demi sedikit dan seterusnya memberi ruang kepada agama Islam, membentuk jati diri bangsa Melayu Islam dan memberi pengaruh kepada kebudayaan Melayu dari sudut bahasa dan tulisannya. Masyarakat Melayu mula mengenai tulisan sebelum kedatangan Islam berikutan penemuan beberapa batu bersurat pada zaman Sriwijaya seperti batu bersurat kedukan bukit, kota tua dan kota kapur. Penggunaan bahasa Melayu kuno dan aksara Kawi dan Pahlawa pada ketiga-tiga batu bersurat ini jelas menunjukkan wujudnya tradisi penulisan pada zaman Sriwijaya dan pra-Islam bagi menjalankan urusan pentadbiran negara dan hubungan diplomatik. Bagaimanapun, tradisi penulisan ini hanya berkembang di kalangan para rasami Hindu-Buddha dan jurutulis istana serta kalangan rakyat jelata yang terbatas. Abad ke-14 Masehi yang merupakan zaman peralihan telah mula menampakkan fungsi bahasa Melayu, yaitu dengan menebalkan pengaruh Arab dan menipisnya pula pengaruh India. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan baru bersurat Terengganu bertarikh 1303 Masehi yang ditulis penuhnya dengan bahasa Melayu menggunakan aksara-aksara Arab. Oleh itu, bermulalah perkembangan bahasa Melayu dengan meminjam aksara-aksara Arab dan dimasukkan ke dalam bahasa Melayu, sama ada dikekalkan sebutan dan ejaan maupun diserap dan disesuaikan lafaz serta ejaannya dengan lidah sebutan Melayu. Kemudian bahasa Melayu yang menggunakan aksara-aksara Arab itu dipanggil tulisan Jawi. Ulama, pengarang dan pencetak kitab-kitab Jawi terkenal petani, Syekh Ahmad Al-Fadani telah mencipta piawai tulisan Jawi yang mencakupi beberapa kaedah dan peraturan serta penambahan 4 aksara ikut suara dan sebutan Melayu yang tidak dapat dalam bahasa Arab, seperti aksara sya, ga, fa, dan nya. Bahasa Melayu kini ada 2 tulisan, tulisan Jawi atau yang mengguna abjad Arab dan tulisan Rumi atau yang mengguna abjad Latin. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu secara khas dan Nusantara secara amnya semenjak kedatangan Islam pada abad ke-10 melalui perdagangan dengan dunia Arab. Perkembangan tulisan Jawi di dunia Melayu seiring dengan penyebaran agama Islam yang kemudian menjadi pegangan dan agama kebanyakan orang Melayu. Pada zaman itu, selain berniaga, orang Arab juga menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat Melayu. Antara kesan penyebaran dakwah Islam ialah penggunaan aksara-aksara Arab yang kemudian dikenali sebagai tulisan Jawi untuk menulis bahasa Melayu mengganti aksara Kawi dan Pahlawa dari India. Pada abad ke-11 hingga 14, tulisan Jawi juga digunakan secara keseluruhan di seluruh tanah Melayu dan Nusantara. Berdasarkan sejarah bahasa Melayu, perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab Jawa. Perkataan Jawa atau Jawi menunjuk kepada semua bangsa dan kaum yang menjadi pribumi di Asia Tenggara. Malahan merangkumi seluruh rumpun bangsa Melayu, Jampa, Patani, Aceh, Jawa, Minangkabau, Mendaling, Sunda, Bugis, Banjar, Lombok,
Filipina, dan negeri-negeri lain. Oleh sebab itu, maka para ulama dari Asia Tenggara sering meletakkan nama Al-Jawi sebagai gelaran. Pada hujung nama mereka, sekalipun mereka terdiri daripada suku bangsa berlainan seperti Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, Syekh Abdul Samad Al-Falim Bani Al-Jawi, Syekh Jau Al-Fatani Al-Jawi, dan lain-lain. Istilah tulisan Jawi hanya dikenali di Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, dan Brunei Darussalam dan Sri Lanka bagi rumpu Melayu. Tulisan Jawi di Indonesia terkenal dengan nama tulisan Melayu huruf Arab atau tulisan Melayu Arab. Sekarang bahasa Melayu di Patani berada dalam dilema atas sekurang-kurangnya berhadapan dengan kesukaran besar yang tidak mudah untuk diatasi. Ini kerana terdapat kecenderungan yang ketara di kalangan masyarakat, terutama anak muda, mengguna bahasa Melayu bercampur aduk dengan bahasa Thai. Dalam keadaan tertentu, terdapat juga tindakan bercampur aduk bahasa Melayu dengan bahasa Thai oleh ramai orang dalam masyarakat sampai ke tahap mengguna perkataan Thai melebihi perkataan Melayu dalam perbualan harian mereka atau ketika mereka bercakap Melayu. Tidak kurang juga mereka yang menggunakan bahasa Melayu dengan rasa dan cita rasa Thai seperti seseorang mahu menjelaskan tentang pengangguran. Dia menyebutnya jatuh kerja yang dalam bahasa Thai-nya tok ngan. Sebenarnya kelemahan mengguna bahasa Melayu di kalangan masyarakat terutama anak muda bukan saja berpunca daripada pendidikan awam Thai, media cetak dan media elektronik Thai dan sebagainya, tetapi juga berpunca daripada pendidikan sekolah agama dan sekolah pondok yang sangat lemah dalam bahasa Melayu. Kini berlaku semacam kebangkitan kecil bahasa Melayu di kalangan masyarakat. Jika pada masa lalu hanya generasi tua sahaja yang dilihat sebagai pemelihara bahasa Melayu, tetapi kini generasi muda nampaknya memainkan peranan yang sama. Malah, kedapatan juga ramai anak muda terutama mereka yang bergerak dalam pertubuhan bukan kerajaan NGO menggorak langkah lebih ke depan, iaitu bukan setakat memelihara bahasa seperti dilaksanakan oleh generasi tua mereka, tetapi juga mengembang dan memajukannya. Bagaimanapun, tanggungjawab dan kebajikan berat untuk memertabatkan semula bahasa Melayu di bumi Patani ini perlu dipikul bersama oleh setiap lapisan masyarakat. Kerana bahasa jiwa bangsa, hilangnya bahasa, hilanglah jiwa bangsa itu, dan bila bangsa hilang jiwa bangsa, maka bererti bangsa itu sudah mati sebelum mati. Menyedari hakikat ini, Madrasah Kewartawanan Sempadan Selatan, Dipsawash, telah dan sedang mengendalikan kursus kewartawanan Melayu bagi melahirkan wartawan Melayu yang mahir dalam bahasa Melayu dan pelbagai bahasa lain. Madrasah Kewartawanan Sempadan Selatan juga menerbitkan akhbar sinaran dengan menggunakan tulisan Jawi dan membina laman web di www.dipsawash.org ataupun DSG sebagai wadah untuk melatih para wartawan Melayu dan melaksanakan tugas perjuangan bahasa melalui penulisan. Ya, langkah pertama sudah bermula. Kita berdoa semoga langkah-langkah berikutnya akan disusuli dan dengan itu insya-Allah bahasa Melayu akan bersinar kembali di bumi Patani yang pernah dijadi bumi ilmu dan budaya teragung di semenanjung tanah Melayu dulu itu.